warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang bahagia semua guru-guru, kaki tangan sekolah, ibu bapa, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat Allah, dengan kurniaan Allah SWT masih dapat sama-sama kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah terhadap semua nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Moga-moga dengan nikmat ini, insya-Allah kita menjadi seorang hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah merupakan pertemuan kita yang pertama, insya-Allah. Dan kita harapkan, pihak sekolah mengharapkan supaya semua pelajar-pelajar dapat meneruskan pengajaran walaupun berada di rumah masing-masing, walaupun berada dalam keadaan yang berbeza-beza. Pihak sekolah mengharapkan terus pelajar-pelajar dan ibu bapa komited terhadap proses pengajaran yang sepatutnya pelajar dapat, dan sehingga kini telah pun masuk bulan 3 dan insya-Allah kita akan bermula pembelajaran secara bersemuka insya-Allah pada bulan 4 nanti. Tapi pihak sekolah mengharapkan semua pelajar dapat meneruskan pengajaran walaupun di rumah, dapat menimba ilmu, dapat memahami sama sebagaimana pelajar-pelajar berada di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Jadi pada pagi ini sukalah Ana selaku pengetua Sekolah Agama Ihsan untuk bersama-sama kita berkongsi sempena tak lama lagi, iaitu peristiwa yang besar dalam peristiwa Sirah An-Nabawiyah, yang mana sebenarnya kalau kita tengok sirah ini adalah merupakan perjalanan hidup Nabi SAW daripada lahir Nabi kita Muhammad SAW sehinggalah wafatnya Nabi. Dan ini adalah dinamakan sebagai sirah. Sirah ini berasal dari perkataan sarah, berjalan, satu perjalanan hidup Nabi. Dan sebagaimana kita tahu bahawa perjalanan hidup ini adalah merupakan satu teladan yang kita kena ambil. Semua umat Nabi, semua manusia selepas Nabi Muhammad SAW menjadikan, sepatutnya kita menjadikan bahawa itulah cara hidup, itulah kehidupan Nabi yang mana kita kena terapkan dalam kehidupan kita. Dan dalam sirah Nabi ini ada beberapa peristiwa besar yang kita sentiasa mengingati, kita sentiasa berulang kali kita melihat dan sebagainya. Di antaranya adalah peristiwa-peristiwa hijrah Nabi, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perang-perang Badar dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang besar dalam kehidupan Nabi. Dan pada hari ini marilah kita bersama-sama untuk melihat perjalanan hidup Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, supaya boleh kita sebagai umat Nabi, kita boleh mengambil pengajaran yang besar daripada peristiwa ini. Yang mana sebenarnya peristiwa ini adalah merupakan di antara peristiwa-peristiwa yang utama. Dan berlaku peristiwa Isra ini adalah untuk meraihkan, untuk menghilangkan rasa sedih Nabi SAW. Kerana peristiwa ini berlaku sebelum hijrah, lebih kurang setahun sebelum hijrah. Dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku beberapa peristiwa besar, iaitu dinamakan sebagai peristiwa yang sedih dalam hidup Nabi. Sehingga tahun tersebut dinamakan sebagai Amun Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi. Apa yang sedih Nabi pada tahun tersebut adalah peristiwa kematian orang yang paling disayangi oleh Nabi SAW, iaitu kematian dua orang yang paling Nabi sayang. Yang pertama adalah isteri Nabi sendiri, iaitu Khadijah. Yang mana kematian Khadijah ini memberi kesan yang sangat besar kepada Nabi. Kerana hidup Nabi ini
Nabi dibimbing selama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang betul-betul berada dengan Nabi adalah dua orang ni, iaitu isteri Nabi dan juga bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Kedua-dua ni lah memainkan peranan besar dalam kehidupan Nabi. Daripada Nabi dilantik jadi Rasul sehinggalah hampir hijrah, kedua-dua ini adalah merupakan orang yang sangat besar, memberi kesan kepada Nabi, memberi sumbangan, memberi motivasi dan sebagainya, hidup bersama Nabi dan sebagainya. Walaupun Abu Talib ini tidak memeluk agama Islam, tetapi dia adalah orang yang di antara orang-orang yang besar yang memberikan peranan kepada Nabi dalam hidup Nabi. Dan apabila perginya kedua-dua orang ini, Nabi rasa sangat sedih, kesedihan. Sebagaimana manusia biasa, kita apabila orang yang kita sayang, isteri kita, bapa saudara kita, ayah kita, ibu kita meninggal, maka kita akan rasa sedih. Itulah sebagai Nabi. Sebagai manusia biasa, Nabi rasa sedih. Dan lebih-lebih lagi, peristiwa ini berlaku setelah Nabi berdakwah ke Taif. Dan peristiwa di Taif, sebagaimana kita tahu bahawa peristiwa di antara dakwah yang paling pahit bagi Nabi. Nabi berjalan ke Taif. Dalam peristiwa tersebut, Nabi dihalau, Nabi dibaling batu hingga berdarah dan sebagainya, sehingga malaikat menawarkan untuk menghukum penduduk Taif. Tetapi Nabi tidak. Nabi rasa itulah kesedihan, itulah rentangan dakwah. Sebagaimana manusia bila sampaikan dakwah, itulah hakikat dia. Semua manusia sehingga hari ini, apabila sampaikan dakwah, kita kena ingat bahawa kita akan melalui rintangan yang pelbagai, daripada musuh Islam, daripada orang Islam sendiri, daripada orang yang tidak suka kepada Islam. Ini adalah merupakan tabiat dalam menyampaikan dakwah. Nabi begitulah. Setelah Nabi sampai kan dakwah, maka tolakan daripada orang-orang lain ini menyebabkan Nabi rasa sedih. Tetapi itu adalah hakikat dakwah. Lalu Nabi meneruskan kehidupan Nabi apabila ditolak oleh Taif dengan kesedihan penduduk Taif tolak dakwah Nabi, dengan kesedihan kedua-dua orang yang paling disayangi, Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia, maka Nabi rasakan kehilangan pada waktu tersebut. Kehilangan yang sungguh-sungguh pada Nabi. Dan satu pengajaran yang paling besar dari peristiwa tersebut iaitu Nabi mengangkat. Nabi rasakan bahawa inilah hakikat kehidupan, dan sebenarnya Nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dijaga oleh manusia, bukan dijaga oleh Abu Talib, bukan dijaga oleh isterinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya Nabi ini pada hakikatnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengurangi rasa sedih itu, Allah datang ke satu peristiwa yang tak pernah berlaku kepada manusia. Satu peristiwa yang besar, yang agung, yang mana kalau hakiki manusia biasa tidak akan berlaku peristiwa tersebut. Iaitu peristiwa Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi dibawa oleh Allah SWT daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Dan perjalanan ini dinamakan sebagai perjalanan Isra, iaitu satu perjalanan malam daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis, Nabi dibawa menaiki burak sehinggalah naik ke berjumpa dengan Allah SWT di langit. Dan peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa Mi'raj. Naik ke langit itu adalah peristiwa Mi'raj. Dan peristiwa Mi'raj ini adalah merupakan di antara perkara yang paling besar berlaku dalam hidup Nabi. Dan manusia yang biasa sebenarnya tidak akan percaya. Tidak akan percaya berlakunya peristiwa-peristiwa yang pelik ini. Manusia dengan keadaan hari ini, kalau kita tengok kapal angkasa dan sebagainya, tak sampai ke langit. Bahkan ke bulan saja pun dah susah nak sampai. Tetapi Nabi dengan kelebihan yang Allah berikan boleh naik burak. Seekor binatang tunggangan yang khas diberikan kepada Nabi, diiringi oleh Jibril, boleh naik sampai ke langit. Satu peristiwa orang Quraisy kata bahawa ini adalah benda yang gila, mustahil berlaku. Dan kalau kita pun, kalau ditanyakan, kalau tidak pernah berlaku peristiwa Isra Mi'raj, kita pun kata tak boleh berlaku. Tidak akan berlaku. Anak-anak, kita rasakan pada peristiwa ini, tetapi kita kena faham bahawa itulah hakikat Allah.
Allah boleh menjadikan satu benda yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Kerana kudrah, kemampuan Allah SWT itu berbeza dengan kemampuan manusia. Kita ada kemampuan kita ada tokoh kemampuan kita sendiri. Tetapi kemampuan itu hanya dipinjamkan oleh Allah kepada kita sementara. Sementara kita sihat, kita kuat. Boleh angkat, boleh naik, boleh berlari, boleh panjat pokok, boleh berterbang, boleh belakang. Tetapi apabila Allah tarik saja kemampuan tersebut, manusia tak ada kemampuan. Tetapi hakikat Allah adalah kemampuan yang tidak ada batasan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah yang tidak ada sama dengan makhluk. Dan di antara kita tengok apa yang paling pengajaran yang besar adalah itulah Allah datangkan satu pengubat kepada Nabi. Rasa sedih Nabi itu, rasa downnya Nabi tersebut, rasa Nabi itu seolah-olah tidak ada orang bersama dengan Nabi. Tetapi Allah datangkan satu peristiwa besar untuk mengubati rasa sedihnya Nabi. Dan itulah hadiah besar yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita SAW, yang tidak akan berlaku dah kepada Nabi-Nabi yang lain, dan tidak berlaku dah kepada manusia yang lain. Dan kita kena faham bahawa manusia ini, perkara yang paling penting anak-anak semua, kita kena letakkan ikatan kita dengan Allah. Itulah Nabi lakukan. Walaupun rasa sedih, walaupun rasa down, tetapi kita kena letakkan hubungan kita dengan Allah SWT kena kuat, kena kukuh. Kena pastikan bahawa manusia ini sentiasa berhubung dengan Allah SWT. Dalam kesedihan, saya Allah SWT akan bantu kita. Kalau kita mengadu kepada Allah, kita nyatakan diri kita, kesedihan kita kepada Allah, saya Allah SWT akan bantu kita. Kerana Allah ini maha mendengar. Bagaimana berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW, boleh berlaku kepada kita apabila kita rasa sedih. Maka kesedihan itu diubati oleh Allah SWT. Itulah hakikat manusia. Kita kena letakkan hubungan kita nombor satu dengan Allah SWT. Barulah ikatan kita dengan Allah ini akan kuat, dan kita akan mendapat kejayaan atau kegembiraan daripada Allah SWT. Itu pengajaran yang pertama. Dan yang keduanya, peristiwa yang besar yang kita nak tengok secara ringkas dengan anak-anak kerana kita ambil masa yang sedikit. Maka kita tengok dalam kehidupan kita, apa yang Nabi terima dalam peristiwa Isra' Mi'raj adalah kefarduan solat, sembahyang. Ini adalah di antara perkara yang kita tengok yang paling besar Nabi terima daripada Allah SWT. Bila peristiwa tersebut, Nabi naik ke langit, Nabi berjumpa dengan para Nabi, lalu Nabi berjumpa dengan Allah SWT. Nabi menerima satu kefarduan yang Allah SWT berikan kepada Nabi, iaitu kefarduan solat. Pada asalnya, walaupun kita tahu bahawa asal solat itu Allah SWT berikan 50 waktu sembahyang. 50 kali sembahyang, 50 waktu sembahyang dalam sehari semalam. Lalu bila Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu kalau sekiranya terima 50 ini, nescaya umat kamu tidak mampu. Manusia tak mampu. Baik kamu minta kepada Allah SWT supaya Allah kurangkan sembahyang tersebut. Lalu Nabi Muhammad pun patuh kepada Nabi Musa, jumpa Allah SWT. Sehinggalah akhir sekali, secara ringkasnya, Allah SWT menetapkan 5 waktu sebagaimana kita ada hari ini. Lalu Nabi Muhammad turun lagi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, 5 ni pun tak mampu lagi. Umat kamu tak mampu lagi 5. Kamu minta kepada Allah kurangkan lagi. Sehingga Nabi kata, aku malu dah. Kalau kita pun kita rasa malu. Orang kita minta kurang. Kalau kita beli barang, orang suruh kita minta kurang, malu juga kita. Sekali dua tak adalah, tak apa. Tapi kalau dah 3-4 kali minta kurang, 3-4 kali, 5-6 kali minta kurang, malu juga kita. Begitu juga Nabi Muhammad. Lalu Nabi kata, aku redha lah. Redha bahawa 5 sembahyang ni adalah kefarduan solat untuk aku dan umat aku. Jadi kita nak tengok bahawa nilai sembahyang, anak-anak semua kena ingat, solat ini satu nilai, satu kefarduan yang Allah SWT berikan kepada kita, kepada Nabi kita, untuk jadikan kita sebagai satu
kefarduan asasi dalam kehidupan. Sehingga dinamakan sebagai imaduddin, sebagai tiang kepada agama itu. Maknanya kita katakan, kalau kita kata bahawa bangunan, satu bangunan agama itu bentuk bangunan, maka tiang yang membangunkan, yang mendirikan bangunan tersebut adalah sembahyang. Kalau tidak ada tiang, bangunan itu tidak akan boleh bangun. Tidak akan boleh bangun. Sebab itu Nabi kata, faman tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan sembahyang ini akan meruntuhkan agama tersebut, meruntuhkan bangunan binaan agama itu. Sebab itu anak-anak kena ingat, manusia ini apabila Nabi ditanya oleh sahabat, ayul a'mal afdal, apakah amalan yang paling baik sekali? Lalu Nabi jawab dalam keadaan yang berbeza-beza. Hadis ni banyak bentuk keadaan yang berbeza, ditanya banyak kali oleh para sahabat. Nabi jawab dalam keadaan yang berbeza-beza, hadis yang berbeza mengikut kesesuaian sahabat yang bertanya. Lalu pernah Nabi jawab bahawa, Nabi kata bahawa sembahyang itu as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling baik yang manusia buat adalah sembahyang pada waktu dia. Kita sembahyang berjemaah, sebagaimana Nabi sebut, sab'a wa ashrina, 27 kelebihan lebih baik daripada kita sembahyang sendiri. Maka hubungan manusia ini, nak ceritakan dengan Allah SWT ini, terbentuk kuatnya hubungan itu dengan sembahyang kita, dengan solat kita, dengan jaganya sembahyang kita, dengan jaganya fardu sembahyang, dengan jaganya sembahyang sunat kita. Maka hubungan kita dengan Allah hanya akan erat. Kerana itulah fungsi sembahyang solat ini digambarkan oleh Allah SWT sebagai tanha anil munkar. Dia boleh mencegah manusia daripada kemungkaran. Bila kita sembahyang, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dalam masa sembahyang tu kuat dengan Allah SWT, nescaya kita akan meninggalkan segala-gala maksiat yang dibuat oleh manusia yang lain. Kerana sembahyang itu mencegah kita. Fungsi sembahyang itu boleh mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Sehingga itulah dalam peristiwa yang besar ini, ruh daripada peristiwa Mi'raj, Isra' Mi'raj ini adalah ruh solat itu sendiri. Sehingga Allah berikan kepada Nabi secara berdepan, ambil sembahyang, bawa kepada umat Nabi. Dan Allah berikan dalam bentuk yang mana secara rohnya bahawa itulah tiang agama yang kita kena pegang. Sebab itu bila kita tengok manusia ini bila tak sembahyang, anak-anak ingat, bila kita tak sembahyang, tak jaga sembahyang, tak khusyuk sembahyang, maka perkara-perkara lain tidak akan eloklah dalam kehidupan kita. Tidak akan elok. Tak ada. Tetapi kalau kita ni manusia yang jaga sembahyang, insya-Allah dalam perkara-perkara yang lain kita akan eloklah. Kerana sembahyang itulah neraca utama dalam kehidupan manusia. Maka itu pengajaran yang kedua. Anak-anak ingat, apa dalam keadaan apa jua, maka ingatlah bahawa sembahyang itu adalah tiang kita, tiang agama kita, perkara yang difardukan oleh Allah dalam Isra' Mi'raj. Nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita. Itu pengajaran yang kedua. Seterusnya kita tengok dari segi pengajaran. Peristiwa Isra' Mi'raj ini memberi satu pengajaran yang besar berkaitan dengan umat manusia pada hari kiamat. Allah SWT menggambarkan, menunjukkan kepada Nabi beberapa peristiwa dalam Isra' Mi'raj ini. Peristiwa manusia akan berlaku pada hari kiamat esok. Keadaan-keadaan manusia yang pelbagai-bagai disiksa oleh Allah SWT. Pelbagai-bagai kaum yang disiksa, yang pelbagai-bagai jenis siksaan yang dikenakan oleh Allah kepada manusia pada hari kiamat esok. Disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa yang manusia lakukan, pelbagai-bagai dosa yang manusia lakukan di dunia ini. Kena ingat bahawa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pernah menyebut kepada kita satu asar, satu sebutan nasihat, wasiat Sayyidina Abu Bakar kepada kita. Abu Bakar kata bahawa az-zulumatu khamsun. Az-zulumatu khamsun. Kegelapan manusia ini ada 5 kegelapan. Manusia ini ada 5 kegelapan yang akan dilalui oleh seorang manusia pada dunia dan hari kiamat.
Ada 5. Daripada kita hidup sampai kita mati bertemu dengan Allah, esok kita akan melalui 5 kegelapan. Wasuruju laha khamsun, dan pelita yang menyuluh kegelapan tersebut, yang akan menerangi kegelapan tersebut, ada 5 juga. Ada 5 kegelapan, ada 5 pelita. Dan di antara kegelapan yang manusia lalui kat dunia ini, salah satunya disebut oleh Abu Bakar adalah az-zambun zulmah. Maka dikata tentang dosa. Dosa manusia ini adalah merupakan kegelapan. Satu kegelapan. Satu benda yang gelap yang sebenarnya akan menghancurkan hati manusia, menghancurkan hidup manusia. Dosa yang kita buat. Sebab itu anak-anak ingat, setiap dosa tu bal rana ala qulubihim, Allah akan titikkan hitam, Allah akan kerahkan hati manusia dengan sebab dosa. Dan hati manusia yang berdosa ini lebih keras daripada satu batu. Kalau kita ambil batu tu kerah, kita pecahkan batu tu kerah. Sebenarnya dosa manusia itu lebih kerah, hati manusia itu lebih kerah daripada batu kalau dipenuhi dengan dosa. Maka Abu Bakar kata bahawa az-zambul zulmah, dosa itu akan memberikan kegelapan kepada manusia. Was-siraju lahu, maka pelita yang akan menerangi dosa tersebut, at-taubah, taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat anak-anak semua, kita kembali balik kepada Allah. Manusia ni kullu bani Adam khata'. Semua manusia ni buat salah belaka. Tidak ada manusia yang maksum daripada hidup, daripada mula lahir sampai mati tak buat dosa, tak ada. Semua akan buat dosa, semua manusia akan buat dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu akan buat banyak salah. Khata' itu banyak salah, berkali-kali buat salah. Wa khairul khata', dan sebaik-baik manusia yang buat salah ini adalah at-tawwab, iaitu manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi digambarkan pada hari maksiat, hari kiamat, dalam peristiwa Mi'raj itu, umat Nabi yang dikenakan berbagai-bagai seksa, dipecahkan dengan batu besar, kepala pecah besar, kemudian digunting lidah, macam-macam peristiwa yang kita dah tahu peristiwa tersebut. Dan siksaan yang Allah kenakan kepada pemakan riba, pezina, pengumpat, dosa-dosa yang manusia akan lakukan di dunia. Maknanya kita nak tahu, kita kena tahu bahawa manusia ini akan dibalas oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dosa yang kita buat ini sebenarnya akhirnya akan menyebabkan kita ini dikenakan balasan oleh Allah. Sebab itu anak-anak ingat, bila hari kiamat esok manusia dibangkitkan di padang mahsyar, manusia dihisap oleh Allah SWT. Allah SWT akan menghisapkan manusia satu persatu. Tidak akan dilepaskan oleh Allah SWT satu perbuatan yang baik atau buruk kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ataupun syarran yarah. Barang siapa yang buat jahat, sejahat-jahatnya ataupun sekecil-kecil jahat dan ataupun baik, maka akan dibalas oleh Allah SWT. Kita buat baik, Allah balas baik. Kita buat jahat, Allah akan balas dan kena ke hukuman pada hari kiamat. Jadi peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya bahaya dosa itu kepada manusia. Jadi kita beringat bahawa dosa ini akan menjauhkan kita daripada Allah, mengerahkan hati kita, menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah pengajaran yang kita kena ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj. Banyak lagi anak-anak, banyak lagi pengajaran. Dan yang terakhir sekali pengajaran yang kita nak ambil daripada peristiwa ini dalam waktu yang singkat ini adalah pengajaran yang mana kita nak menyatakan tentang kebesaran Allah, kudrah Allah, kuasanya Allah, azimnya Allah, besarnya Allah SWT. Maknanya tidak ada satu yang lebih terasa besar, lebih kuat, lebih agung daripada Allah SWT. Kekuatan kita ini ada batasan, kekuatan makhluk yang lain ada batasan. Kita kata binatang ni kuat, tapi dia ada batasannya. Manusia ni kuat, dia ada batasannya. Benda ni kuat, ada batasannya. Tetapi Allah SWT tidak ada batasan. Allah memperlihatkan satu peristiwa yang apabila berlaku, Nabi cerita kepada orang Quraisy. Selepas subuh, Nabi turun, Nabi jumpa orang Quraisy, Nabi ceritakan peristiwa tersebut. Orang Quraisy kata gila lah Nabi. Nabi gila. Tidak akan manusia boleh pergi ke Baitul Maqdis, Baitul Aqsa ataupun Baitul Maqdis satu malam, naik ke langit
dalam satu malam yang sama turun balik semula dan boleh sembahyang subuh dekat Mekah, jumpa penduduk balik di Mekah. Ini satu benda yang mustahil berlaku. Dan bila orang Quraisy kata jumpa Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tahu tak bahawa Nabi cerita Nabi Muhammad, Nabi kamu tu cerita apa? Cerita bahawa dia naik ke langit, Isra dan Mi'raj ke langit. Adakah kamu percaya wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar kata, kalau sekiranya lebih daripada itu aku akan percaya. Abu Bakar ini, sebab itulah Abu Bakar ini dinamakan sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi. Dalam peristiwa ini, Abu Bakar kata, kalau lebih daripada itu pun aku akan percaya. Aku akan beriman kepada Muhammad. Nak ceritakan keimanan Abu Bakar. Sedangkan orang Quraisy pelekeh kan. Mana ada manusia boleh naik ke langit? Anak-anak ingat bahawa Allah lah Maha Besar. Sebab itu kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Benda yang mustahil bagi manusia, hamba yang kita rasa sebenarnya kita ni kerdil, tetapi bagi Allah sangat mudah perkara-perkara tersebut. Maka ambillah pengajaran kita sebagai hamba Allah, kita kena nyatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah anak-anak. Kita ambil pengajaran, beberapa ringkas pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, supaya jadikan ianya sebagai teladan kepada kita, ibrah kepada hidup kita. Jadikan Nabi Muhammad ini qudwah kita. Jangan jadikan penyanyi, jangan jadikan pelakon, idola kita. Tetapi ambillah pengajaran daripada sirah-sirah Nabi. Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam hidup Nabi yang boleh kita adaptasi dalam hidup Nabi. Dan Ana harapkan semua pelajar-pelajar, ibu bapa, guru-guru boleh meneruskan kehidupan dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. InsyaAllah semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.